SR flip-flop juga dikenali sebagai SR latch. Dapat dianggap sebagai salah satu rangkaian logik berurutan paling asas yang mungkin flip-flop ringkas. Ini pada dasarnya adalah peranti memori 1 bit yang mempunyai 2 input. Satu yang akan set peranti bermaksud output sama dengan 1 dan dilabel S, dan satu yang akan mengesankan peranti bermaksud output sama dengan 0 berlabel R. Kemudian penerangan SR bermaksud set reset. Input reset meletakkan flip-flop kembali ke keadaan semula dengan output Q dan akan berada pada tahap logik 1 atau logik 0 bergantung pada keadaan set reset ini. Litar flip-flop SR geban NAND asas memberikan maklum balas dari kedua outputnya ke input lawannya, dan biasanya digunakan dalam litar memori dan menyimpan 1 bit data. Kemudian SR flip-flop sebenarnya mempunyai 3 input, set, reset dan keluarannya Q, yang berkaitan dengan keadaan atau sejarah semasa. Istilah flip-flop berkaitan dengan operasi sebenarnya dari perangkat kerana dapat dibalik ke dalam satu keadaan set logik atau float kembali ke keadaan reset logik yang bertentangan. Yang kedua, SR flip-flop. SR flip-flop menunjukkan variasi yang berguna pada flip-flop SR asas. Flip-flop SR yang di-clock dengan menambahkan 2 geban NAND tambahan. Waktu pertukaran output setelah perubahan keadaan logik pada S dan R dapat dikendalikan dengan menerapkan logik 1 denyut ke input jam CK. Label S dan R menunjukkan bahawa input sekarang diaktifkan tinggi. Ini kerana 2 geban NAND tambah dilumpuhkan semasa input CK rendah. Oleh itu, output benar-benar dihasilkan dari input dan mengekalkan keadaan logik sebelumnya. Tetapi apabila input CK tinggi semasa denyutan jam, input NAND geban bertindak sebagai penyongsan. Kemudian sebagai contoh, logik 1 yang diterapkan pada S menjadi logik 0 yang diterapkan pada input S dari litar tahap kedua SR flip-flop rendah aktif. Kelebihan utama input CK adalah bahawa output flip-flop ini dapat diselaraskan dengan banyak litar atau peranti lain. JK flip-flop ringkas ini adalah yang paling banyak digunakan dari semua reka bentuk flip-flop dan dianggap sebagai litar flip-flop sejagat. 2 input yang berlabel J dan K tidak dipendekkan huruf singkatan dari kata lain seperti S dan set, seperti S untuk set dan R untuk reset, tetapi mereka sendiri merupakan
surat-surat autonomi yang dipilih oleh penciptanya, Jack Kirby, untuk membezakan fleet reka bentuk float dari jenis lain. Operasi berurutan fleet float JK sama persis dengan fleet float SR. Sebelumnya dengan input set dan reset yang sama. Perbezaan kali ini adalah bahawa JK fleet float tidak mempunyai keadaan input SR latch yang tidak sah atau terlarang walaupun S dan R keduanya berada pada logik 1. JK flip float pada dasarnya adalah SR flip float berpagar dengan penambahan lita input jam yang menghalang keadaan output haram atau tidak sah yang boleh berlaku apabila kedua-dua input S dan R sama tahap logik 1. Kerana input jam tambahan ini, flip float JK mempunyai 4 kemungkinan kombinasi input. Logik 1, logik kosong. Tidak ada perubahan dan beralih. Simbol untuk flip float JK adalah serupa dengan SR disable latch seperti yang dilihat. Sebelum kecuali untuk penambahan input jam. D flip float. Flip float D adalah yang paling penting dari flip float yang dijadualkan kerana memastikan bahawa input S dan R tidak sama dengan satu pada masa yang sama. Flip float jenis D dibina dari flip float SR berpagar dengan penyelesaian yang ditambahkan antara input S dan R untuk membolehkan input D data tunggal. Kemudian input data tunggal ini berlabel D dan digunakan sebagai pengganti isyarat set dan penyelesaian. Digunakan untuk menghasilkan input reset pelengkap sehingga membuat flip float jenis D sensitif tahap dari level sensitif SR selak seperti sekarang S sama dengan D dan R sama dengan bukan D. Kami ingat bahawa flip float SR yang sederhana memerlukan dua input, satu untuk set output dan satu untuk reset output. Dengan menyambungkan penyelesaian, bukan gerban, ke flip float SR, kita dapat set dan reset flip float hanya menggunakan satu input kerana sekarang kedua-dua isyarat input paling melengkapi antara satu sama lain. Pelengkap ini mengelakkan kekaburan yang terdapat pada kait SR apabila kedua-dua input rendah, kerana keadaan itu tidak lagi mungkin. Oleh itu, input tunggal ini dipanggil input data. Sekiranya input data ini ditahan tinggi, flip float akan menjadi set dan ketika itu rendah. Flip float akan berubah dan menjadi reset. Namun ini akan menjadi sia-sia kerana output dari flip float akan selalu berubah pada setiap nadi yang diterapkan pada input data ini. Untuk mengelakkan ini, input tambahan yang disebut input clock atau enable digunakan untuk menghasilkan input data dari lita pengait flip float setelah data yang diinginkan disimpan. Kesannya ialah keadaan input D hanya disalin ke output Q apabila input jam aktif. Ini kemudian membentuk asas peranti berurutan lain yang disebut D flip float. D flip float akan menyimpan dan mengeluarkan apa sahaja tahap logik yang diterapkan ke terminal datanya.
Selagi input jam tinggi, setelah input jam menjadi rendah, input set dan reset dari flip float akan dipegang pada tahap logik 1, sehingga tidak akan berubah keadaan dan menyimpan apa sahaja data yang terdapat pada outputnya sebelum peralihan jam berlaku. Dengan kata lain, outputnya terkunci pada logik kosong atau logik 1. Yang terakhir adalah T flip float. T flip float juga dikenali sebagai toggle flip float. Untuk mengelakkan berlakunya keadaan perantaraan dalam SR flip float, kita harus memberikan hanya satu input ke flip float yang disebut. Input pemicu atau input toggle T kemudian flip float bertindak sebagai switch toggle beralih bermaksud mengubah output keadaan seterusnya untuk melengkapkan output keadaan sekarang. Kita boleh merancang T flip float dengan membuat modifikasi mudah pada JK flip float. T flip float adalah peranti input tunggal dan oleh itu dengan menghubungkan input J dan K bersama-sama dan memberikannya dengan input tunggal yang disebut T, kita dapat menukar flip float JK menjadi T flip float. Oleh itu, T flip float kadang-kadang dipanggil sebagai input flip float JK tunggal. Ia mempunyai satu input toggle T dan satu input isyarat jam CLK ataupun clock. Kita boleh membina T flip float dengan keadaan berikut: menghubungkan maklum balas output ke input dalam SR flip float, menyambungkan XOR input T dan output Q previous ke input data dalam D flip float. Pendawaian keras input J dan K bersama-sama dan menghubungkannya ke input T. Dalam flip float JK, kita boleh membina flip float T dengan menghubungkan pintu gerbang N sebagai input ke kite SR pintu 0. Dan input gerbang N ini diberi makan semula dengan keluaran dan Q sekarang dan pelengkapnya Q bar ke setiap gerbang N. Input toggle T dihubungkan bersama dengan kedua-dua pintu N sebagai input. Pintu N juga dihubungkan dengan isyarat jam biasa CLK dalam T flip float. Kereta nadi picu sempit disediakan sebagai input T yang akan menyebabkan perubahan keadaan output flip float. Jadi flip float ini juga disebut toggle flip float. Gambar rajah litar T flip float yang dibina dari kite SR.
sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.